para pendengar cerita seram The Haunting Cruise dan PN. Kisah yang pertama yang Brother Fai akan kongsikan kepada anda pada malam ini bertajuk Hantu Berus Gigi. Korang janganlah gelak. Aku ni serius, tahu tak? Ni cerita serius. Okey, kita dengarkan cerita ini. Kisah yang dipaparkan ini adalah kejadian benar yang dialami sendiri oleh seorang perawat dan diceritakan dan diolah dalam bentuk santai. Mudah-mudahan kisah ini akan memberi teladan dan pengajaran buat kita semua. Beberapa tahun dulu, Ustaz UAB, dah lupalah tahunnya, dah dekat-dekat 10 tahun atau dah lebih pun tak tahulah. Ada kawan Ustaz UAB, seorang Pak Haji, mengadu mengenai masalah gangguan di rumah adiknya yang terletak di negeri Perlis. Kami berdua pun bertolak dari rumah di pantai timur ni seawal subuh, melalui Kuala Lumpur menuju ke utara. Kami sampai di sana lebih kurang pukul 4 petang. Sebaik saja sampai, kami sudah sedia disambut oleh beberapa orang saudara Pak Haji ni. Mereka semua ni datang dari negeri sebelah, semata-mata hendak melihat kaedah pulih rumah. Seperti biasalah, sebelum masuk ke rumah dan melakukan apa-apa, Ustaz UAB akan round keliling rumah tersebut untuk melihat keadaan sekeliling dan mencari petunjuk-petunjuk bagi membantu dalam melakukan proses pulih rumah. Kemudian barulah naik ke rumah. Rumah itu didiami oleh adik perempuan Pak Haji bersama-sama 4 orang anaknya. Suaminya telah lama meninggal dunia. Turut duduk bersama mereka ialah ibu mereka. Rumah ni terletak di sebelah sawah padi dan berdekatan dengan sungai. Di belakang rumah ni ada sepohon pokok beringin, iaitu pokok bunut, yang agak besar jugalah, tumbuh di atas sebuah busut. Mengikut cerita adik, abang, bapa saudara dan kakak Pak Haji ni, pokok beringin yang di belakang rumah tu tidak berani ditebang oleh orang kampung, walaupun sudah beberapa kali minta ditebangkan. Semua mereka kata tak berani. Alkisah, pokok beringin ni apabila waktu tengah malam akan ada suara menjerit melolong dari atas pokok ni. Jelas kedengaran sampai ke rumah mereka. Pokok tu hanyalah terletak lebih kurang hanya 50 kaki saja dari rumahnya lah. Suasana begini berterusan begitu lama sehingga menimbulkan rasa takut kepada mereka sekeluarga. Suasana di dalam rumah pula menambahkan ketakutan yang sedia ada. Ibu Pak Haji ni kalau dia pergi bilik air, dia akan rasa seperti dikejar sesuatu. Dalam logat utara dia sebut kena ligan. Sehinggalah keluar dari bilik air. Tapi anehnya, hanya pada ibunya, tetapi tidak berlaku pada adik perempuan dan anak-anaknya. Pelbagai usaha dan ikhtiar juga telah dilakukan bagi memulihkan keadaan supaya jadi seperti sedia kala, termasuk usaha bapa saudara Pak Haji ni yang juga seorang bomoh. Bomoh ni juga turut ada bersama ketika ni. Usai solat Isyak, Ustaz UAB memberi penerangan ringkas perkara-perkara yang mesti dipatuhi oleh mereka yang hadir, yang ada di rumah tersebut semasa proses pulih rumah itu dijalankan. Ustaz juga berpesan agar Pak Haji ni jangan lari walaupun apa yang terjadi, cuma ikut saja di belakang sebagai penyuluh jalan ke kawasan keliling pokok beringin tu. Bukan apa, nanti kalau dia lari, Ustaz duduk dalam gelap sorang-sorang, tak ada torchlight. Bukannya takut ke hantu.
Sebab kawasan Pokok Beringin tu terletak di kawasan yang ditakungi air. Nanti kalau ustaz jatuh dalam air, alamatnya nanti balik pakai kain pelikat ajalah. Ustaz UAB mohon tuan rumah kumpulkan segala barang-barang kepunyaan arwah suami, termasuk barang-barang kesayangannya, untuk dimatikan, iaitu dipulihkan dan dibuang ke sungai. Ini adalah bertujuan jikalau si mati itu ada mengamal sesuatu ilmu yang bertentangan dengan syarak, ilmu salah, ilmu khurafat, maka jin-jin atau hantu-hantu ilmu tu akan tinggal, iaitu duduk pada barangan peribadi milik si mati. Jin-jin itu akan taat menjaga barang milik si mati semasa pemiliknya masih ada atau sudah meninggal dunia. Selepas berpuas hati melihat segala barangan milik si mati itu sudah pasti sudah habis dikutip dan dibuang ke sungai berhampiran, kami pun masuk tidur. Pada keesokannya, selepas sarapan, ustaz tinggalkan air doa zikrullah untuk tuan rumah bagi keperluan perubatan. Setelah ibu Pak Haji ni menyatakan sudah tidak ada masalah apabila masuk ke bilik air, kami pun bersiap-siap untuk pulang melalui laluan lain pula, iaitu melalui Great Jeli. Apabila kami sampai Jeli, sudah agak tengah hari lah waktu tu. Pak Haji ni menelefon pada adiknya bertanya khabar perkembangan di rumah tu lah. Ibunya memberitahu bahawa dia masih kena ligan apabila memasuki bilik air tengah hari tadi. Oh, hantu jaga bilik air tu masih ada. Masih duk ligan Tok Wan ni. Tok Wan dah tua macam ni pun hantu tu duk masih nak ngorat lagi. Hai, ini tambahan je lah kan. Ustaz UAB pun duk ingat-ingat lah. Rasanya semua barang-barang arwah dah clear semua dah, kecuali tuan rumah tak beritahu. Teringat Ustaz UAB pasal berus gigi. Mungkin berus gigi arwah masih ada dalam bilik air tu. Lalu minta Pak Haji tanya adiknya, ada tak lagi berus gigi arwah suaminya lah yang masih ada kat bilik air tu? Ada, masih ada. Itulah jawapannya. Ustaz pun memaklumkan kepada dia supaya ambil berus gigi tu, kemudian direndam dalam air yang telah ditinggalkan kepadanya, dan kemudian dibuang berus gigi tu ke sungai. Keesokan harinya, Pak Haji pun maklumkan bahawa rumah itu dah jadi macam biasa. Tak ada gangguan lagi dah dari hantu berus gigi dan penyanyi dari pohon beringin tu. Begitulah maklumnya setelah beberapa minggu sehinggalah sekarang ni. Allah Maha Berkuasa atas segala sesuatu. Padanya lah tempat mengadu dan tempat memohon perlindungan. Makhluk jin dari ilmu khurafat atau ilmu salah itu akan taat kepada tuannya walaupun tuannya itu telah mati, dan akan menjaga segala harta milik tuannya, termasuklah anak isteri, harta benda, walaupun sebatang berus gigi. Wallahu alam. Dengar tu saudara, sampai berus gigi pun ada saka. Baiklah saudara, kisah yang kedua ini adalah mengenai mencari madu tualang. Okey, kisah ni pendek aje lah ya. Musim hujan dah reda. Sekarang nak masuk musim bunga dan cuaca nampak panas sikit. Bagi aku, ia sesuai untuk mencari madu jenis grade A. Setelah berbincang sesama sendiri, kami bersepakat untuk mencarinya pada hujung minggu. Segala kelengkapan disiapkan. Antaranya sabut kelapa, jaring, paku 4 atau 5 inci, tali dan lain-lain keperluan. Biasanya sarang-sarang lebah ni dah pun dipantau
masa dibina. Sampai nampak madunya baru kami ambil. Cara nak kenal madu sudah ada, sekarang ni senang je. Cuma lihat sarang lebah tu. Tengok bahagian kiri dan kanan. Kalau kanan membentuk besar, iaitu kepala, itulah tempat madunya. Kalau sarang jenis lebah halus, iaitu lebah lalat, tengok kawasan yang lebah tak boleh terbang, iaitu anak lebah. Itulah madunya. Susahlah nak bagi tahu. Kena try sendiri baru faham kot. Hujung minggu dah pun tiba. Acara yang ditunggu-tunggu sudah bermula. Kami masuk ke hutan dan tempat sarang lebah yang telah diusar, yang diperhatikan setiap minggu itu. Bila sampai, kami terus membuat kerja dan tugasan masing-masing. Macam dah tahu je peranan masing-masing. Semua bekerja dan membantu sesama sendiri. Aku memandang ke dahan-dahan pokok tualang tersebut. 12, 5, 12, 22. Semua sarangnya tu. Memang rezeki lah. Kami memang rezeki kami lah masa tu. Bentak hati aku masa tu. Dengan senyum lebar, aku bekerja dan menolong kawan-kawanku dengan lebih semangat lagi. Maklumlah, kalau dikirakan 22 sarang lebah ni boleh muat setengah tong yang kami bawa tu. Tu dah dikira dengan meratah madu kat tengah-tengah hutan tu. Senja pun berlabuh. Nampak langit merah kejinggaan. Jeritan unggas pun kami tak hiraukan sebab persediaan untuk memanjat pokok tualang. Pokok ni memang tinggi. Dah lah tinggi, besar pula tu. Cara kami naik memang berbeza dengan apa yang korang tengok dekat National Geographic tu. Kami panjat pokok tu hanya berbekalkan paku dan tali saja. Tali halus tu. Tapi bukan tali rapia lah ya. Kalau tali rapia memang menempah tiket lah tu. Tapi nak diceritakan, seorang kawan aku ni memang ada belajar sama bapak dia cara-cara ambil madu ni. Tu yang macam pelik tu, dia naik pokok tu. Ketuk paku pun hanya 2 atau 3 kali je. Lepas tu, ikat tali. Kalau fikir logiknya, mana boleh tampung badan orang kalau naik? Aku dah cuba cabut paku yang diketuknya. Cabut pakai tangan je. Magic sungguh beliau tu. Okeylah, sambung balik. Kawan aku ni pun mulalah panjat. Semua barang seperti pisau, tali ada dalam baldi. Mulalah dia panjat. Masing-masing senyap bila lihat dia membacakan sesuatu setelah memijak ke paku yang ketiga. Dan dia meneruskan memanjat. Aku kira sarang yang ke-10 tu, hari dah pun malam. Mungkin dalam pukul 9 lebih lah. Tengah duk gembira sebab rezeki kali ni banyak, kawan aku nak meneruskan memotong sarang lebah lagi. Kami mengiyakan tanda setuju. Baldi dihulurkan. Dan bila sarang dibawa turun menggunakan tali, aku pun capailah baldi tu. Terkinja-kinja jugalah dibuatnya. Bila disuluh, aku terperanjat beruk. Terperanjat beruk Mana taknya? Bukan madu di dalamnya, tapi tulang fresh. Macam baru dikikis dagingnya. Aku menghenjutkan tali baldi tu, tanda isyarat untuk menarik tali tu kembali. Selang beberapa minit, baldi diturunkan. Tapi kali ni, tulang dan kepala anjing yang baru. Lagi aku terperanjat. Kami membuang tulang dan kepala anjing tu ke tepi dan menukar baldi baru. Sekali lagi, kami diduga. Kali ni bukan tulang, tapi najis. Memang busuk bau dia. Semua tutup hidung. Aku menghenjukkan tali ketiga dan keempat, tanda menghentikan operasi. Setelah kawan aku turun, aku dan rakan yang lain menunjukkan sesuatu padanya. Tapi dia senyum aja. Dia menyelinap ke belukar berhampiran dan keluar membawa beberapa helai daun pisang hutan.
Dengan tak berlengah, dia melakukan sesuatu. Dia menutup najis dalam baldi itu dengan daun pisang tadi. Aku lihat mulut dia terkumat kamit membacakan sesuatu dalam samar cahaya dan asap dari hujung sabut kelapa dan lampu torchlight. Kami semua terdiam dan terkesima sekejap. Mana taknya, najis tadi dah bertukar jadi madu balik. Kami cepat-cepat mengemas barang sebab takut dugaan yang lebih besar menanti. Dan kami balik ke rumah dengan selamat. Alhamdulillah, lega rasanya bila ternampak kampung dan rumah. Lega rasanya. Tapi itulah pengalaman kami yang tak dapat dilupakan semasa mencari lebah. Kalaulah dibuatnya tadi ada tengkorak manusia dalam baldi tu, aku rasa aku cap alik bot dulu. Tak cukup tanah aku lari. Sekian.